Okey. So, hari ini kita akan cover balik pengiraan menggunakan mol. Okey, mol. So, macam mana nak guna mol ni? Okey. Apakah maksud mol ni? Okey. Mol ni dia satu nombor kan. Macam saya pernah cakap itu, dia macam 1 dozen kan. Benda yang macam itulah. Okey, sebab nombor atom ni dia terlampau besar. Jadi untuk kita sebutkan nombor atom jadi payahlah. Okey. So kita create lah satu kita panggil constant number lah, constant. Okey, nombor yang tak berubah lah. Okey, iaitu 6.022 kali 10 kuasa 23 yang mana pernah saya maklumkan sebelum ni, kelas sebelum ni, nombor tu dikenali sebagai Avogadro's. Ataupun pada kalkulator awak boleh tengok nombor dia huruf ni macam ni. N A. Okey, N A, nombor Avogadro. Okey. So dalam kalkulator lah, kalkulator saya tak pasti Casio MS berapa. Okey. So, saya pun tak bawa kalkulator kot untuk saya check. Tak apa, awak boleh check sendirilah macam mana nak guna constant number untuk ni. Okay. So 6.02 kali 10 kuasa 23. Jadi saya dah pernah tulis 6022000 punya panjang nombor kosong tu kan. Jadi kita pendekkan dia jadi 1 mol. Okay. Penggunaan dia adalah sama untuk atom, untuk molekul, untuk ion. Okay. So saya nak tanya awak, kalau saya bagi tahu H, atom H, atom ke molekul ni? Ni adalah atom ataupun molekul? Atom. Atom sila faham benda ni adalah atom. Kalau saya buat H2O, dia jadi apa? Molekul. Molekul. Okay. Kalau saya buat H plus, dia jadi apa? Ion. Okey, kena faham. Ada charge, tak kisahlah positif, negatif, 2 ke 3 ke, nombor di atas ada charge positif ataupun negatif, dia adalah ion. Okey, kena faham itulah. Okey. Contoh. Okay. Contoh saya ada H2O. Okay, saya ada H2O. Saya ada H2O, jadi jap. Saya ada H2O Oh, pen. So saya ada H2O, mana saya tak tukar lagi. H2O. Okey. Contoh saya ada 1 mol. 1 mol H2O. So, kalau soalan tanya awak, berapakah molekul H2O yang ada dalam 1 mol? Faham tak soalan itu? Faham. Okey. Saya nak tahu 1 mol ni H2O ada berapa? Tu maksud dia. So jawapan dia adalah 1 kali dengan 6.022 kali 10 kuasa 23 kan. Jadi dia akan dapat jawapan dia 6.022 kali 10 kuasa 23 molekul. Molekul siapa? H2O lah. Okey, itu soalan pertama. Soalan tricky sikit. Okey, soalan tricky sikit. Payahnya nak guna pen ni. Okey, soalan tricky sikit. Dia tanya tak maaf kalau lambat sikit saya tulis ni. Payah untuk saya tulis dekat kawasan yang tak ada
alat yang saya nak. Okay. So tadi kita tahu 1 mol ada 6.022 kali 10 kuasa 23 molekul. Okay. Erti kata lain, nombor Avogadro lah. Okay. Kalau saya ada 2 mol, maksudnya saya kena buat apa? Jarak 2. Jarak 2. Lah. Kan? So kalau ada 1 mol adalah 1 sama dengan kan. Ni adalah macam ibarat awak nak tukar unit tu lah. 1 cm. Sekejap. Saya tak nampak mana mouse saya. Okay. 1 meter sama dengan 100 cm. Macam tu lah. Sama je lah dia punya function, cara penukaran dia. Okay. Awak boleh pakai saya punya teknik yang tukar unit hari tu. Okay. Boleh je pakai. Tak ada masalah. Okay. Cerita dia kalau 2, mana kali 2 lah. Kalau 3 kali 3 lah. Kalau 2.5, 2.5 lah kalinya. Kalau 3.5 kali je lah 3.5 betul. Untuk tahu berapa molekul. Soalan yang lebih tricky lagi, dia tanya, dalam 1 mol H2O, ada berapa atom hidrogen? 1. Dalam 1 mol H2O, 1 mol air, ada berapa atom hidrogen? Cara dia adalah, cuba awak fikir. Kalau saya nak tuliskan nombor, payahlah. Panjang. Okay. Cuba awak tengok. Kalau saya ada 1... Allah, payahnya nak pakai kat sini. Sekejap Okay. 1 molekul air, dia ada O, ada H, ada H. Betul? Okay. 1 mol H2O bersamaan dengan sampai 6.022 10.023. Takkan saya nak lukis semua banyak kan? Betul tak? Okay. So 1 mol ada sebanyak berapa nombor dia ni, 6.022 10.023. Itu adalah molekul. 1 mol ada sebanyak ni. Tapi bila soalan dia tanya, dia nak tahu atom. Dia nak tahu atom pula, spesifik atom adalah hidrogen. So dia nak tahu H ni saja. So dia kira ialah H. 1 molekul ada 2 H. 1, 2. 2 molekul ada 4 H. 3 molekul ada 6 H. Dan seterusnya. Boleh faham tak? So sebenarnya nombor hidrogen atom adalah nombor molekul yang kita dapat kan dalam 1 mol. Saya tulis 1 mol. 1 mol H2O ada 6.022 kali 10 kuasa 23 adalah molekul. Okay. So nak tahu hidrogen sahaja, kenalah kali 2. Faham tak? 2 ni adalah 2 hidrogen tu. Setiap satu nombor ni, satu ni ada 2 hidrogen. So kalau ada 6.022 kali 10 kuasa 23 kali 2 jugalah. Kan? Kalau contoh tadi, saya ada 1 je atom, 1 je molekul. Ada berapa H? 1 tu ada berapa H? 1 molekul air, 1 molekul. Ada 2. 1 molekul air ni je. Ada 2 je kan? Ni kan? Sorry kalau dah contoh tu habis. 2 je. Kalau 2 molekul air, ada berapa H? 4.
Kalau 6.022 kali 10 kuasa 23 mol likut air, maknanya kali 2 lah. Betul tak? Sebab cara dia adalah Betul. satu molekul adalah 2. 2 molekul maknanya 1 kali 2. 2 kali 2, 4. Kalau 3 molekul, 2 kali 3, 6. Betul tak? So, kena faham konsep tu. Okay, kena faham konsep tu dulu. Sebab ramai yang student dia tak faham. Dan ada juga pensyarah dia just ajar macam tu je kan. So, dia tak faham kegunaan mol ni nanti. Okay. Saya nak awak faham apa kegunaan mol ni. Okay. Dia rujukkan kepada nombor molekul. Sebab tu saya nak tahu, nak awak faham. Molekul tu apa? Satu air tu adalah molekul. Okay. Soalan tak akan tanya. Okay. Soalan tak akan tanya contoh. Berikan nombor molekul bagi sorry. Saya ada 1 mol. Alamak. Okay. Saya ada 1 mol bromin. Contoh, bromin. Berapakah nombor molekul bromin? Tak ada. Tak boleh. Soalan tu tak boleh keluar sebab bromin ni adalah atom. Melainkan bromin ni bergabung dengan benda lain. Contoh. Dia gabung dengan hidrogen. Contoh. HBr dia jadi. Ini dikira sebagai molekul. Faham? So, setiap satu atom ada 1 bromin, ada 1 hidrogen. Soalan tak boleh tanya berapakah nombor molekul bagi bromin saja. Tak boleh. Itu dah soalan yang salah lah. Okay? Soalan yang salah macam tu. So, kena faham apa maksud atom, apa maksud molekul dan apa itu maksud ion. Jadi, saya nak awak faham betul-betul dulu yang tu. Kena faham. Kalau tidak, pening nanti. Ramai student memang tak kurang lah faham. Kadang-kadang dia faham, dia tahu tapi nak guna tu tak reti kat mana. Dia faham. Okay. So, kena faham. Nombor yang sama tapi erti dia berbeza ni. Atom lain, molekul lain, ion lain. So, saya bagi pula yang lain pula. NaOH. Okay, saya bagi sodium hydroxide nama dia ni. Okay, so saya ada 1 mol. So, kalau nak tahu molekul dia, 1 mol kali dengan molekul kan? 0.022 kali 10 kuasa 23, betul? Nak tahu molekul. Berapakah molekul sodium hydroxide dalam berapakah molekul sodium hydroxide di dalam 1 mol? Berapakah berapakah nilai molekul di dalam 1 mol sodium hydroxide? Itu soalan dia macam tu. So, jawapan dia 1 mol kali dengan 6.022 kali 10 kuasa 23. Okey. Berapakah nombor atom oksigen di dalam 1 mol sodium hydroxide? Berapa? 1. Jawapan dia bukan 1 lah. Bukan 1. Bukan 1. Dia nak berapa atom di dalam 1 mol sodium hydroxide. So, jawapan dia 6.022. Jawapan dia 6.022 kali 10 kuasa 23. Tolong jangan lupa kali 10 kuasa 23 tu. Okay. Kali dengan 1. Sebab oksigen hanya ada 1 di dalam 1 molekul. Faham tak? Dia saya nampak ada masa yang tak faham lah. Okay. Macam mana nak cakapkan benda mudah?
Okey. Okey. Saya bagi benda mudah. Benda mudah. Ya, cik, saya Saya dengan ada tak apa. Saya cuba bagi analogi yang mudah. Okey. Saya nak cuba bagi analogi yang mudah. Saya ada burger. Ni analogi yang chapter 2 nanti tapi saya dah pakai dah. Tak apa. Saya ada burger. Burger saya dibuat daripada 2 roti. 2 roti kan. 1 daging. Okey. Ya. Yeah? So, bila gabungan 2 roti 1 daging dia jadi 1 burger. Betul? Betul. Dia jadi 1 burger. Samalah macam kes ni. 6.022 kali 10 kuasa 23. Entah berapa punya nombor. 6.022.000 sampai 23 tu kan. Ibarat 2 roti campur dengan 1 daging lah. Tapi kita panggil dia 1 mol. Tadi kita panggil 1 burger. Boleh faham tu konsep dia. Konsep dia macam tu. Jangan pening lagi. Sabar, slow. Saya terpaksa saja saya slow. Dah lah online, aduh payahnya nak ajar. Okey. Apa? Okey. Kita anggap macam itulah. 1 burger mengandungi 2, ni kira burger bajet lah ni 2 roti 1 daging. Dah. Settle. Tak payah letak cheese, tak payah letak salad tu apa semua, tomato kau tak payah lagi. Nanti awak pening. Kalau saya okey. Cuba awak bandingkan 2 roti dengan 1 daging ni adalah H2O tadi. H2 adalah 2 roti tadi, O tu adalah daging. Anggap macam tu, bayangkan. Okay. Nama dia hidrogen, yang ni oksigen. So nama yang kita panggil dia adalah air, water. Yang tadi 2 roti 1 daging, kita tak panggil saya nak 2 roti 1 daging. Pergi kat kedai. Saya pergi kedai burger cakap saya nak 2 roti 1 daging. Pening kepala dia nak jawab. Betul. Saya panggil dia, saya nak 1 burger. Macam yang tadi. Pening nak jawab. H2O. Pergi kedai saya nak beli H2O. Sahih kena halau keluar. Air lah kan. Okay. So, nak nama sedap lagi, nama dia adalah dihydrogen monoxide. Lagilah pening nanti awak kan. Saya nak beli dihydrogen monoxide 1. Tudung warna hijau, botol. Air mineral lah kononnya. So, pening nak panggil macam tu. So, kita panggil nama biasa, water Tapi ada keadaan kita tak boleh nak panggil lah nama biasa ni sebab kita nak detail. Bila kita nak detail, kita tak boleh panggil lah nama biasa. Okay. Bila saya cakap H2O, water. Bayangkan 2 roti, 1 daging tadi. Okay. Kalau saya ada 5 burger. 5 burger. 5. Sekarang ni saya dah ada 5 burger. So, berapa roti? 5, 10. Kali 2 lah kan? 2 dekat 5. 5 tu kali 2. Dapat 10. Kalau daging? 5. 5 je lah. 5 kali 1 kan? Betul. Betul? Betul. Okay. So, kat sini, saya ada sebanyak ni. Ni nombor yang sangat besar. 6.022 kali 10 kuasa 23. Air. Molekul air. Maknanya saya ada lebih kurang 6.022 10 kuasa 23 burger. Contohnya. Saya ada sebanyak ni burger. Ini kenyang satu rakyat Malaysia ni. Lebih ni. Okay. So saya ada sebanyak tu burger. Kalau saya nak tahu roti berapa? Nilai ni kali dengan 2 kan?
Tadi Ya, saya cakap saya ada 5 burger. So 5 burger saya nak tahu nilai roti, saya kali 2 5 tu. 5 kali 2 dapat 10 roti. Kalau saya nak tahu daging, saya kali dengan 1. 5 kali 1 5 lah. Faham? So samalah. Kalau saya ada sebanyak ni burger, saya nak tahu berapa roti yang saya nak kena buat. Kan? Sebab satu burger kena ada 2 roti. Kalau sebanyak ni punya burger, kenalah kali 2 untuk saya beli roti sebanyak tu. Betul? Itu konsep dia. Boleh faham tak? So jangan jawab. Okay, saya nak 5 burger. Berapa roti? 2 lah. Salah lah kat situ. 5 burger tapi 2 je roti. Nak jadi apa? Betul tak? Macam kawan awak tadi saya tanya. Berapakah nombor hidrogen? 2 dia jawab. Memanglah nombor hidrogen dekat 1 molekul 2. Tapi saya nak 1 mol dalam 1 mol. Cerita dia dalam 1 mol. Kalau burger ni pula saya bagilah. Saya nak 1 dozen burger. 1 dozen burger ada berapa? Dozen 12 lah. 12 Dozen 12. Kan? Tapi saya sebut 1 dozen. Saya tak sebut 12. Tak? Boleh je, tak ada masalah. Orang boleh faham. Cuma ingat dengan tak ingat lah dozen tu berapa, betul tak? Okay, 1 dozen ada 12 burger. Saya nak 1 dozen burger. So dalam kepala awak ni sebagai tukang masak burger tu, okay, nak 12 biji burger. Okay, dalam 12 biji burger ada berapa roti yang aku nak kena masak? 12 kali 2. Jadilah 24. Daging 12 kali 1, 12. Selesai. Masalah. Cuma cerita dia, saya ada 1 mol. Dalam 1 mol ni bukan 12, nombor kecil senang. Dalam 1 mol ni ada 6.022 kali 10⁻23 molekul. Payah. Ada saya kalau kita tukar dozen tadi, saya cakap saya ada 1 mol burger. Contoh. Saya ada 1 mol burger. 1 mol burger tu berapa burger tu sebenarnya? Kan? Saya ada 1 mol burger. So 1 mol adalah 6.022 kali 10⁻23 burger. Banyak nombor dia. Nak tahu berapa banyak roti dia? Kali 2 sebab 1 burger ada 2 roti. Macam tu lah. Konsep yang sama. Saya cuba mendekatkan penyampaian saya dengan apa yang awak boleh faham. Konsep dia. Boleh faham? Siapa yang tadi yang tak kurang faham tadi? Boleh faham ke? Faham tu dia. Faham tu. Ciknya macam ni ke cik? Kalau 1 mol H2O tu dia nak dalam mol. Dia nak dalam mol. Biasa soalan, dia dah bagi mol, dia tak akan minta mol. Dia akan minta sama ada molekul ataupun atom. Faham? So, soalan mudah adalah molekul lah. Sebab mol tu kalikan dengan molekul. Tapi soalan yang tricky sikit, lepas awak dah kalikan dengan molekul, dia ada 1 anak soalan lagi. Dia nak tahu berapa atom. Tu yang payah sikit lah. Tadi 1 mol. Okay, 1 dozen burger. Dia nak 1 dozen burger. Okay. So 1 dozen. 1 dozen adalah 1 mol. Ibarat fikir macam tu. 1 dozen tu 1 mol. Contohnya. Okay. Lepas tu, maksudnya 1 dozen ni adalah berapa nilai dia sebenarnya? 12. 1 mol sebenarnya berapa nilai dia? 6.022 kali 10⁻23. Nilai apa tu? Nilai tadi 1 dozen burger. So tadi yang ni pula molekul. Tukar je lah nama benda tu. So kali je lah macam biasa. Kalau dia ada 2 mol, kali je lah 2 untuk dapatkan molekul. Kalikan 2 dengan 2 kali dengan 6.022 10 kali kuasa 3 tu 23. Okay. Lepas tu kalau dia nak atom pula, nilai yang tadi tu kali lagi 2. Untuk hidrogen tadilah, untuk kes hidrogen tadilah. Okay. So dia mungkin tak nampak kalau awak tak buat. Tapi nanti kita tengok. Okay.
Hopefully faham dulu Okay. Sebab kita nak pergi nak tengok segitiga ni payahlah. Segitiga ni. Kalau kata yang tadi tu tak faham. Yang tadi tu hanya dekat sini bawah ni. Ada kaitan mol dengan gram. Sebab tu awak belajar sebelum ni. Ni, molecular mass. Molecular mass, awak belajar lagi, awak belajar molar mass. Kaitan mol dengan gram. Tu kaitan dia. Lepas tu dia sentuh slow je dia sentuh. Okay. Sebab nanti kalau sentuh semua sekaligus, takut tak dapat terima kan, payah. Okay. Apakah kaitan gram dengan mol? Kalau awak gram ni, awak dapat contoh tadi air. Air, awak timbang air. Tadi kita pakai mol kan. So sekarang ni saya tak tahu mol. Soalan dia cakap ada 5 gram water. So soalan dia tanya, ada 2 soalan. Berapakah molekul? Dan juga berapakah nombor atom hidrogen? Sorry, atom. Soalan dia 2. Cik Nas. Sekejap. Okey. Cik Nas, tadi mol. Tiba-tiba nak dalam molekul tapi dia bagi gram. Macam mana nak buat? Okay. Macam mana nak buat? Apakah kaitan dia? Kaitan dia adalah pada segitiga ni. So segitiga ni kena ingatlah. Gram, mol, gram per mol. Yang atas nak ke bawah bahagi, yang bawah dengan bawah darab. Okay, ingat tu je dulu. Nak ke kanan, nak ke kiri ni darab. Okay, antara dua-dua ni darab. Kalau ni mol darab dengan gram per mol, dia akan dapat gram. Okay. Kalau gram bahagi mol, dapat gram per mol. Kalau gram bahagi gram per mol, dapat mol. Okay, so itulah kaitan tiga-tiga ni. So, hopefully faham lah tu. Okay, so gram. Okay, kalau turun ke bawah, pergi jumpa dengan mol. So, dia jadi gram per mol. So, dia dapat yang ni lah. Maknanya ibarat macam, okay, soalan bagi gram. Soalan dia bagi gram per mol. So, mol ni tutup dulu. Tu soalan. Cara saya lah, ni tips saya lah. Kalau soalan macam tadi ni, gram ni kan, ada 5 gram air. Ada 5 gram air. So, gram. Nak tukar kepada molekul, nak tukar kepada hidrogen atom. Nak tak nak, dia kena tukar kepada mol dulu. So, mol ni kita padam dulu lah. So, apa yang kita kena cari sekarang ni adalah gram per mol. Gram per mol boleh dapat kat mana? Siapa ingat? 2 minggu lepas. Gram per mol boleh dapat kat mana? Ni awak dah buat dah minggu lepas. 2 minggu lepas. Molar mass. Kira. Molar mass. H2O, awak kira dulu dia punya gram per mol. Nak ambil mana nombor ni? Setiap satu nombor ni ambil kat mana? Ingat tak? Dalam jadual berkala. Periodic table. Kan? Ingat tak? Dalam jadual ni. Yang ada ni, table ni, apa? Ingat. Ni. Ingat Cik Nas, ingat. So, jangan lupa. Sebab itulah dia ajar satu demi satu. Dia ajar dulu mana nak cari, dia ajar dulu satu kat sini, kat sana kan. So, pandailah awak kena relate kan. Okay. So, soalan dia akan bermain antara segitiga ni lah biasanya. Kemudian dia relatekan dengan atom, molekul dan ion pula. Okay. So
So sila berhati-hati baca soalan betul-betul. So soalan saya tadi 5 gram air. Berapa molekul dia? Okey. Gram kita ada. Gram per mol berapa? 18.0153 kan? Kita ibarat 18 lah. 18. Okey. Gram per mol air adalah 18. Okey. Point tu awak pandai lah. Okey. Saya nak ringkaskan je. Okey. So macam mana saya nak tahu kiraan molekul dia? Kaitan dia adalah molekul ni, nak dapat molekul kena tahu mol. Nak tahu mol, gram, yang ni diberi kan. Ni ada, yang ni pun kita dah tahu. So kita nak cari ni, gram bahagi dengan gram per mol. Gram bahagi gram per mol. Okey. So maknanya 5 bahagi 18. Okey. 5 bahagi 18. Ini gram per mol. Okey. So dapatlah nilai mol. Mol apa? Mol water. So contohlah, katakanlah nombor dia. Tolong kira seorang. 5 bagi 18. Tolong kira seorang. 5 bagi 18. Berapa ya? 0.27777. 0.278 contoh kan. Saya bundakan Tak tahulah ni kawan awak yang buat jawapan ni. Saya ada sebanyak 0.278 mol air. So soalan dia nak molekul. Macam mana nak dapatkan molekul? Kalau 1 mol sama dengan 6.022 kali 10^23. Kalau 0.278 maknanya 0.278 kali dengan 6.022 10^23 ni nanti. So saya ringkaskan kat sini kali dengan nombor Avogadro. Dapatlah nilai dia. Saya tak tahulah berapa nilai dia. Otak saya bukan kalkulator nak kira. Okey. Nilai besar. So saya pun tak nampak sangat nak kira macam mana kan. So pakai kalkulator, dapatlah jawapan molekul. So menjawablah soalan pertama. Jangan lupa tulis molekul. Jangan lupa tulis mol water ke ataupun H2O ke. Jangan lupa tulis ni 5 apa? 5 gram, 18 gram per mol. Jangan lupa tulis. Tolong jangan lupa tulis. Hilang nombor tulisan ni, hilanglah awak punya unit kat belakang ni. Kang tak tahu sesat tiba-tiba dah jadi gram lah kat sini Kang. Tolonglah. Saya cakap ni sebab pengalaman banyak kali dah tengok student. Alah tak tahu dia buat apa. Ada je jawapan student bagi 2. Sebab yang belakang ni kan. Berapakah hidrogen atom? Jawapan dia 2 dia bagi. Salah lah kan. Okay. So jawapan yang tadi, berapa molekul tadi tu? Okay. 0.278 kali dengan 6.022 kali 10^23 ni adalah molekul air. Kalikan dengan 2 sebab H2O kan. H2O. Sebab kita soalan yang seterusnya kita nak tahu hidrogen. So sebab apa kali 2? Sebab hidrogen ada 2. Macam tadilah konsep macam tadi. Okay. H2O. H tu ada 2. So kalikan 2 pula. Dapatlah jawapan yang ni. Okay. So bagi saya, kalau awak tak boleh nak kaitkan benda ni, payah. Kalau awak boleh kaitkan dia, saya dah bagi contoh dari segi burger lagi. Saya tak tahulah ada lagi contoh apa yang kawan-kawan awak boleh fikirkan. Saya pun tak tahu dah nak bagi contoh apa. Saya harap boleh faham lah tu. Okay. Boleh saya teruskan? Ada soalan? Saya anggap tak ada soalan lah.
Okay, saya proceed je lah. Okay, so boleh jawab soalan ni. Okay, soalan ni sebenarnya saya ambil daripada buku apa ni, modul kita yang ada dekat sini lah. Okay, dekat file ni kita ada modul kan, kelas material saya ni. Dalam ni soalan tu lebih kurang je lah. Kalau kena nasib ada dah jawapan dia, selesai lah, awak boleh check lah pengiraan dia macam mana. Tapi kalau siapa yang tak cuba buat, saya minta maaf lah. Memang waktu test dia tak dapat jawab lah. Cubalah jawab. Kalau tak faham boleh tanya, tak ada masalah. Okay. Kat sini ada banyak latihan Bolehlah cuba-cuba untuk buat. Kalau tak faham boleh tanya. Bagi je soalan tu kat saya cuba selesaikan. Okay. So soalan, kita cuba tengok soalan lain. Ada lagi lah beberapa soalan kan. So saya cuba tengok soalan nombor. Okay, kita tengok nombor ni. Okay. So soalan dia terbalik pula. Sebab tu awak nak faham sesuatu kan, awak kena faham konsep dia dulu. Tolong faham konsep. Payah kalau tak faham konsep ni dulu. Okay. Sebab soalan kadang-kadang dia terbalik. Dia beri molekul, dia nak gram. Sekarang tadi saya bagi satu haluan daripada gram bergerak ke gram per mol, untuk dapatkan mol, daripada mol bergerak ke molekul. Kemudian daripada molekul awak boleh tahu berapa atom. Okey, tu selesai satu cerita. Sekarang ni soalan macam yang saya tunjuk ni. Dia bagi apa? Dia bagi molekul. Dia bagi molekul. Soalan yang dia nak berapa mol? Nasib baik dia nak mol, dia bukan gram lagi. Tapi soalan kedua tu nak gram. Kena jugalah soalannya. Okey. So, berapakah mol? Cerita dia. Okay. So, saya nak tulislah dekat. Okay. Guna pakai segitiga ni. Guna pakai yang tengah ni. Okay. So, pergerakan dia. Okay. Saya tambahlah. Awak buat sendiri nota tu. Okay. Ni yang segitiga ni kan. Okay, ni segitiga tadi. Sorry kalau tak nampak segitiga sangat. Pergerakan dia pergi dan balik. Pergi darab ni, balik bahagi. Pergi dia kena darab, balik kena bahagi. Bahagi apa? Nombor Avogadro. Ni pun bagi darab nombor Avogadro. Maksud dia apa? Daripada mol, ni mana macam ni. Ni kiranya ni mol kan, kat bawah ni mol. Allah, payah nak lukis kat sini lah. Ni lah saya sambung je lah kat sini Ni untuk pergi dan balik. Macam tu. Okey. Anggaplah nampak benda tu kat sini. Okey. Untuk pergi daripada mol nak pergi ke nombor molekul, darab. Untuk daripada molekul nak pergi ke mol, bahagi. Okey. So konsep dia macam tu. Minta maaf kalau tak nampak sangat. Kalau ada papan whiteboard tu senang. Aduh, apa ni? Okey. So kita cuba tengok soalan ni dulu. Berapakah mol daripada 3.7 kali 10 kuasa 24 molekul? Dia bagi daripada belakang. Okay. So ikut pergerakan saya tadi. Ikut pergerakan saya daripada molekul nak pergi ke mol, kena darab ke bahagi? Bahagi. Bahagi nombor? Avogadro. 6.022 10 kuasa 23 ataupun erti kata lain nombor Avogadro lah. Jadi cara dia adalah nilai 3.7 nilai molekul bahagi dengan Avogadro, dapatlah mol. Okey. Boleh nampaklah ni cara dia ni. Okey. Sebab tu dia bahagi.
Ni bahagi ni dapatlah mol. Okey, dah dapat mol. Jawab pula soalan kedua. So, soalan macam ni sangat-sangat bahaya. Salah kat atas, salahlah di bawah kan. Okey, so saya minta fahamkanlah betul-betul. So, bila kat bawah ni dah dapat mol, soalan yang seterusnya daripada mol. Ni daripada mol, nak pergi ke gram. Kena buat apa? Tutup mata dekat gram tu, apa yang tinggal? Gram per mol. Mol kali dengan gram per mol boleh dapat gram. So, kat sini gram, mol kali dengan gram per mol. Gram per mol untuk C2H2 ni adalah, dia dah buat kat sini, 26. Dia dah kira kan C ada 2, 12 kali 2, H ada 2, 1 kali 2. Dia buat pendek, dia tak pakai point-point panjang sebab nak contoh saja kat sini. Okay. So totalkan kedua-duanya dapat 26. So step ni adalah sama dengan step di sini. Ni. Okay. Sama sahaja step yang ni. Okay. Dia C2, H2. C berapa? H ada berapa? Tambahkan, totalkan dia. Okay. Dah dapat yang tu 26. So tadi ikut segitiga ni kita dah ada mol, kita dah ada gram per mol. Nak dapat gram, mol kali gram per mol. So dia kalikanlah ni. 6.144 kali dengan 26 dapatlah 159.6 gram. Okey. Jadi ni satu contoh yang soalan yang dia boleh buat lah. Ada lagi banyak contoh. Awak boleh tengok. Okay. Macam ni lah. Macam soalan yang saya cakap tadi. Dia bagi gram. Dia nak tahu mol. Kemudian dia nak tahu amonium punya molekul. Kemudian dia nak tahu daripada amonium punya molekul ni ada nitrogen dengan hidrogen. 1 nitrogen, 3 hidrogen. Okay. Dia nak tahu pula nitrogen punya atom berapa, hidrogen punya atom pun berapa. Kemudian daripada nitrogen dan hidrogen ni, dia nak tahu nitrogen pula berapa berat dia. Kita dah tahu atom, mudah untuk kita tahu berat dia. Okay. So, sebab tu saya cakap kalau awak faham konsep dia, awak boleh nampak cara. Kalau tak faham, kena berdamping lagi lah. Kena baca betul-betul cara dia buat. Okay. Saya harap awak faham lah. Okay. So, tengoklah contoh-contoh yang ada tu banyak. Tolong buat. Jangan tak buat. Saya tahu ramai yang tak faham. Dan kalau dah tak faham, tiba-tiba tak buat. Lagilah tak faham. Jadi payahlah. Kalau tak ada usaha sendiri kan. Saya minta adalah usaha sedikit. Kita ni online. Online ni bukan mudah untuk kita nak dapat pencapaian yang tinggi. Kalau tak faham. Dah lah tak berhadapan dengan saya kan. Jadi saya tak boleh nak nilai sangat awak ni faham ke tidak. Okay. So ni contoh-contoh soalan. Okay. Bolehlah tengok dan buat. Okay, saya nak masukkan chapter ni. Bukan chapter lah, sorry. Subchapter yang ni lah bahagian yang dalam periodic table tu. Okay. Periodic table ni saya nak upload lah. Saya nak letak dekat dalam ni dalam kelas material tadi. Boleh download lah nanti. Okay. Saya nak letak sini. Sekejap ya, bagi saya masa sedikit. Saya perlu upload supaya lepas ni kalau boleh saya nak masing-masing print lah, print. Okay, setidaknya cuba print lah. Supaya apa, mudah untuk kita rujuk dia masa depan nanti Saya akan datang nanti, kita nak jawab ke nak buat soalan test ke apa ke. Okay, saya letak kat situ
Okey, ada dua-dua kat situ. Jadi awak bolehlah tengok saya punya saya dah bagi apa periodic table tu. Okey. So bukan soalan, sorry. Apa yang kita nak belajar dalam periodic table? Kita fokus pada empat kumpulan, betul lah. 4 kumpulan yang famous lah. Okay. Kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 17 dan kumpulan 18. Macam mana nak tahu kumpulan? Dia baca ke bawah. Okey. Kumpulan ikut kolom lah. Kolom 1, kolom 2, kolom 17, kolom 18. Dia special sedikit. 4 kolom ni. Okey, 4 elemen yang dalam kolom yang saya mention ni dia special sikit. Okey. So, yang penting tahu dulu dia punya nama. Okey. Grup 1 nama dia, itulah ada 4 nama dah kat situ. Metal akali. Logam akali bahasa Melayu ni kan. Akali metal. Nombor 2 alkaline earth metal. Okey. Nombor ketiga iaitu grup 17 halogen. Okey. Nombor 18 noble gas. Bahasa Melayu apa noble gas? Nadir. Betul? Gas nadir kan? Betul. Gas nadir. Betul. Saya pun lupa dah. Betul ke tidak? Sebaik kawan awak ingatlah tu. Okey, alkali metal, alkaline earth metal, halogen, noble gas. Okey. Grup 1, grup 2 jangan main-main. Grup 3, grup 4 ni pun jangan dimain-mainkan. Sebab apa? 1, 2 dia mudah meletup. Okey. 3 dan 4 dia 3 dia mudah bertindak balas. 4 boleh kata dia stabil lah. Tak ada masalah sangat. Okey. Sebab tu nama dia gas nadir. Dia stabil je. Dia banyak digunakan dalam macam-macam bidang. Salah satunya mungkin awak boleh tengok lampu neon. Lampu neon, lampu xenon, tu. Okey. Okey, ciri-ciri periodic table ni awak kena faham. Okey, ciri-ciri dia. So saya buka lah sini tu. Ciri-ciri yang awak boleh kena pastilah. Okay. Dia disusun mengikut kenaikan nombor atom. Nombor atom sini 1, sini 2 kan. Boleh nampak kan mouse saya kan? Ke tak nampak mouse? Mouse saya boleh nampak ke? Boleh nampak ke? Boleh. 1, sini 2, sini 3, sini 4, yang ni 5, 6. Dia ikut kenaikan nombor dia tu. Kalau perasan lah. Okay. Kalau perasan nombor dia naik. Okay. Apa tanda dia tu kan? So nombor kat situ adalah nombor atom. Ingat balik nombor atom adalah sama dengan nombor proton. Nombor proton adalah sama dengan nombor elektron. So kena ingat kat tu lah. So bila dia susun menegak macam tu, ingat tak yang kita buat lukisan bulat dot cross diagram ke Levi structure tu kan? Merujuk pada petala akhir. Petala akhir. Ingat tak petala akhir? Petala akhir kat sini semua 1. Ke bawah ni. Yang ni petala akhir dia mesti 2. Yang ni petala akhir dia mesti 7. Dan yang ni mestilah petala akhir dia 8. Bila kita cakap dia 8, dia adalah octet number. Bila kita cakap pasal octet number bermakna dia dah stable. Sebab tu nama dia gas stabil. Gas nadir. Dia dah stabil kan tadi saya cakap kan. Tak ada masalah sangat pasal gas belakang ni. Kecuali helium lah. Helium nombor 2 tu. Okey. Dia kecil sangat. Tapi stabil lagi lah.
Okay. So pernah tahu kes belon udara yang meletup zaman awak tak lahir lagi lah. Saya pun tak lahir lagi rasanya. Kan belon udara panas tu meletup sebab dia pakai hidrogen. Okay. So sekarang tolong tukar hidrogen kepada gas helium. Dia masih lagi ringan daripada oksigen. Okay. Sebab gas hidrogen ciri dia adalah meletup. Dia bukan terbakar, dia meletup. Tak percaya tanya kawan-kawan awak yang buat eksperimen pop. Hidrogen ni boleh jadi bom ke? Kita ada hidrogen bomb. Kenapa? Tak ada masalah. Kita ada hidrogen bomb. Akmal nak reka bom tu. Boleh, tak ada masalah. Senang je nak reka bom hidrogen ni. Boleh buat kat rumah. Okay. Awak dah belajar pun buat hydrogen bomb kalau ikut pada konsepnya di sekolah siapa yang ambil aliran sains. Elektrolisis, awak asingkan oksigen dengan hidrogen yang pasang pakai bateri anode cathode. Hari tu saya pernah tunjuk dalam slide. Awak kumpul lah hidrogen banyak-banyak. Kalau berani awak cocoh dengan api. Kalau dah kumpul banyak tu, kita jumpa kat hospital. Sebab dia meletup. Okay. Sebab dia meletup. Dia bukannya terbakar. Ciri dia. Sebab tu masa awak buat eksperimen, kalau siapa yang dulu kat eksperimen kat sekolah tu, kan, dia panggil pop kan, pop. Bunyi letup, bunyi apa bila kita cocoh api dia bunyi pop. Dia bukan terbakar. Kalau dekat hidrogen, dekat oksigen, api dia makin marak. Ingat tak? Siapa yang aliran sains lah. Ingat tak eksperimen tu? Ke tak pernah buat? Ke tak ada nak buat? Susah sikit zaman-zaman sekarang ni. Zaman-zaman COVID ni. Tapi masa awak sekolah dulu tak COVID lagi. Okay. So, bunyi pop tu menandakan dia meletup. Kalau hidrogen tu banyak, dia tak pop lah. Dia meletup lah. Okay. Kalau masuk api dekat tempat oksigen, api tu makin marak. So, tu beza dia. Tu ciri-ciri dia. So, nak bagi tahu, grup nombor 1 ni meletup kalau kena air. Tapi kecuali hidrogen lah. Hidrogen kena air, dia tak meletup. Start lithium sampai francium boleh meletup. Okay. Kita boleh cari video berkenaan dengan tu. Nanti kita tengoklah kalau saya jumpa video tu. Okay. Nak banding dengan helium, helium dia agak stabil. Sebab dia hanya ada satu petala. Kan hidrogen satu petala je. Tapi petala dia tak cukup untuk stabil. Petala hidrogen ada satu elektron sahaja. Tapi petala pertama untuk helium ada 2 elektron. Ingat tak? Petala pertama, shell yang pertama hanya boleh dipenuhi 2 elektron. So helium stabil sebab dia ada 2 elektron. Tapi hidrogen dia tak stabil. Sebab tu bila elektron tidak stabil, dia boleh membawa kesan besar. Contohnya meletup tadilah. Okay. Sebab tu nak main bahan kimia ni, dia kena faham dia punya physical dan chemical properties. Ciri-ciri kimianya dan ciri-ciri fizikalnya. Jangan main hantam saja. Okay. Contoh lagi, baru-baru ni adalah juga isu ada mercury dalam produk-produk kosmetik. Perempuan sukalah dengar, tapi mesti dia takutnya. Mercury dalam produk kosmetik. Mercury, kalau pure mercury Hg ni dia boleh buat bahaya. Dia boleh masuk dalam badan kita. Kena kulit boleh terserap masuk. Okay. Dan mercury ni dia boleh bertindak balas dengan badan kita. Dia boleh bertindak balas dengan kita punya body, dengan sel-sel badan.
dijadikan cerita adalah bahan merkuri tu dalam kosmetik punya produk. Tapi saya nak maklumkan, tak salah pun nak ada. Okay? Tak salah pun nak ada merkuri dalam produk kosmetik tu. Sebab merkuri tu dah bercampur dengan bahan lain, menyebabkan elektron dia dah stabil. Melainkan awak pergi ambil produk kosmetik tu, awak pergi panas ke, awak pergi atas api sampai cair ke, itu akan berlaku tindak balas berbeza di situ. Okay. Nak kata teruk, perempuan pakai emas, bahan kimia juga. Emas tu bahan kimia, tak ada pun kesan apa-apa. Sebab apa? Sebab emas tu dia dah stabil pada keadaan tu. Pada keadaan dia dah stabil. Walaupun dia duduk kat grup tengah ni dia special sikit. Ada yang boleh bertindak balas dengan bahayanya, ada yang tidak. Okey. Sebab tu kita tak fokus sangat grup tengah ni. Dia setiap satu ni membawa ciri yang berbeza. Contoh Cooper. Kalau lelaki dia main elektrik, dia tahu dalam wire tu ada copper kan? Ada copper kan panggilan. Lagi duit shilling, mungkin ada nikel ke atau apa-apalah. Tu besi grill awak ada iron. Tapi tak ada pula orang cakap iron ni bahaya, besi bahaya. Siap ada zat besi lagi dalam makanan kan. Memang kita makan besi, badan kita memang perlukan zat besi. Dan zat besi tu adalah ferrum. Memang besi pun sebenarnya yang kita makan tu sebenar-benarnya. Okay. Tapi besi yang macam mana lah? Takkan besi yang berkarat tu kita telan kan? Macam tu lah. So padahal benda tu bahan kimia, tapi kenapa merkuri orang takut sangat? Ui, bahaya ada merkuri, nanti boleh buat kanser. Memang betul. Merkuri memang boleh buat kanser. Sedangkan emas ni pun boleh buat kesan tertentu. Tapi kena tengok pada keadaan dia. Cuba bagi emas yang tengah lebur panas tu, cuba masuk tangan. Memanglah sakit jawab dia. Betul. Sama lah merkuri. Dia ada kondisi ataupun keadaan dia yang tertentu boleh menyebabkan bahaya lah. Okay. So susunan periodic table ni dia mengikut kenaikan nombor atom. Okay. Dan kalau boleh tengoklah trend dia, naik nombor atom, naiklah juga nombor berat dia, gram dia ni kan. Relative atomic mass dia pun menaik. Sebab apa? Kalau ingat balik chapter ni juga, apa yang membawa berat kepada sesuatu atom? Ni ingat balik. Dia punya nombor neutron dan juga nombor proton. Bila naik nombor 1, ni naik nombor 2, maknanya makin banyak nombor proton. Bila makin banyak nombor proton, makin banyaklah juga nombor neutron ni dan elektronnya. Sebab tu makin lama makin berat. Makin tinggi nombor ni makin berat. Okay. So susunan dia begitu. Dan susunan dia yang satu lagi, kalau ke bawah, dia ikut ciri kimia yang sama. Sebab dia membawa elektron petala akhir yang sama, nombor petala akhir yang sama. Ni nombor petala akhir dia 1, ni 2, ni 7, ni 8, macam tu. Sebab tu dia membawa ciri-ciri kimia ataupun fizikal yang hampir sama lah. Fizikal mungkin berbeza sedikit lah. Okay. Ciri-ciri kimia dia yang kebanyakan sama, sebab nombor elektron di kawasan yang paling luar, outer elektron, yang paling hujung, petala yang terakhir, tu sama. Okay. So kita tengok satu demi satu. Grup pertama adalah alkali metal. Okay. Logam alkali. Logam alkali ni dia sangat-sangat reaktif. Bermaknanya dia bahaya sebab dia hanya ada satu petala akhir yang mana dia nak bagi kepada orang lah biasanya.
Maknanya dia pusing-pusing terlampau laju dekat luar tu, dia mudah terslip keluar. Terkeluar daripada outer shell dia tu, daripada petala dia tu. Okay. Untuk lithium sampai ke francium ni, okay, kalau tengok pada bahan asas dia, pure dia lah. Dia silver punya warna, silvery solid. Mempunyai density yang rendah, maknanya bila kita letak dalam air, bukan setakat meletup akan berlaku, malah dia terapung. And low melting point, dia mudah. Low melting point, takat cair dia. Lebur. Takat lebu. So maknanya kita panas sikit dia dah boleh cair. Okay. Sebab apa dia boleh cair? Sebabkan elektron las dia tu. Elektron las dia tu mudah memberi kesan kepada atom tu sendirilah, ciri-ciri dia. This element increase in their reactivity or tendency to combine with other substance as you move from top to bottom. So daripada atas ke bawah, daripada lithium ke francium, okay, lagi ke bawah lagi aktif, lagi reaktif maknanya. Okay. Sebab apa? Sebab okay, awak bayangkan satu magnet. Magnet tu adalah atom. Contoh atom lithium. Okay. Sekeliling magnet tu ada sebuk besi. Okay. Kita buat dia dalam petala lah. Dalam satu petala. Bayangkan ada magnet bulat dekat tengah, ada sebuk besi sekeliling magnet tu, dan ada dua petala lah, dua petala ni. Contoh ni dua petala. Okey, dua petala. Petala pertama confirm akan duduk rapat dengan magnet. Sebab magnet tu tarik dia kan. Kena ingat baliklah, positive charge daripada proton tu menarik elektron tu lah, berada di petala dia. Okay. Petala yang seterusnya adalah satu je. Ni kes dia, saya cakap pasal lithium. Dia petala, dia ada dua petala saja, 2.1 kan, satu yang. Elektron yang seterusnya pada petala kedua tu adalah satu je. Kan, jadi dia sikit. Tapi nak banding dengan francium, dia ada banyak petala. Okay, shell dia ada banyak. Maknanya saiz dia lagi jauh daripada magnet. Sesuatu bahan kalau lebih dekat dengan, contoh sesuatu bahan yang boleh dimagnetize lah, maknanya yang boleh ditarik oleh magnet, lagi jauh daripada magnet, lagi magnet tu tak boleh nak tarik dia, betul? Sama dengan elektron. Lagi jauh elektron tu daripada titik tengah dia, daripada neutron dengan proton dia tu, okay, lagi jauh, lagi mudah untuk elektron tu bergabung dengan orang lain ataupun terkeluar daripada landasannya. Bayang macam tu. Sebab dia jauh. Nak banding lithium, walaupun satu, tapi dia dekat. Tapi francium, petala dia jauh. Banyak petala. Silap-silap ada berapa petala tu? Ada 7. 7 petala. Dah lah petala akhir sekali duduk satu seorang dia je. Jadi dia mudah terkeluar ataupun berkongsi dengan orang lain. Tengoklah kalau dia covalent bond ke ionic bond kan. Ionic tak boleh lah kot. Covalent bond lah biasanya dia berkongsi elektron dengan orang lain. Jadi bila dia lebih mudah untuk terkeluar tu, dia lebih membawa kepada ciri-ciri reaktiviti yang tinggi. Okey. Maknanya dekat sini lithium kalau kata kita masuk dalam air, dia meletup. Francium dia jadi bom atom. Untuk bahan yang sama banyak. Saya ambil 1 gram lithium saja. Saya letak dalam air. Pom, pecah kaca saya.
kaca yang saya containkan lithium tadi. Tapi saya ambil francium, sama 1 gram juga. Pom dengan saya pun dah tak ada kat situ. Faham tak maksud dia? Okay. Maknanya dari atas ke bawah reaktiviti dia lebih tinggi. Untuk kedua hampir sama juga, tapi dia kurang sedikit reaktiviti daripada grup pertama. Sebab apa? Sebab petala akhir dia ada 2. So untuk melepaskan 2 elektron, okay, dia perlukan lebih tenaga untuk nak lepaskan 2 elektron terakhir tadi. Okay. Beryllium dengan sodium, dia duduk sebelah-sebelah kan. Tengok sini ya. Beryllium dengan lithium, okay. Antara lithium dengan beryllium, lithium lebih bahaya ataupun lebih reaktiviti berbanding beryllium. Sebab ini dia nak lepas 1 je elektron ke akhir. Senang. Lebih mudah dia terlepas ataupun dia duduk seorang-seorang nak berkongsi dengan orang lain. Maknanya dia lebih aktif. Dia lebih reaktif. Maknanya dia punya tahap tindak balas dia tu lebih tinggi. Nak banding dengan 2 dia kena cari pasangan 2 nak terkeluar. Payah sikit lah. Macam tu. Jadi dia memerlukan lebih sedikit tenaga untuk melepaskan 2 lagi elektron yang terakhir. Yang ni hanya sedikit saja tenaga yang diperlukan untuk lepaskan elektron terakhir tu. Okay. Dan kalau yang belakang ni pula nantilah kita tengok. Saya habiskan yang grup nombor 2 dulu. Okay. Dia less reaktif dan alkali metal. Okay. Tapi sama je juga, dari ke bawah dia lebih tinggi reaktiviti dia. Lebih keras, lebih tumpat, lebih tinggi, lebih kuat dia punya melting point berbanding grup 1. Kat sini. Okay. Berbanding grup 1. Tapi nak banding dengan grup lain, dia masih lagi lembut, kurang tumpat, tak kuat dan juga low melting point juga. Okay. Nak banding grup lain lah. Halogen. Halogen grup yang bahagian grup yang bukan metal. Tadi grup metal, 1 dengan 2 ni grup metal grup logam. Yang ni grup bukan logam pula kita tengok. Grup bukan logam yang paling reaktif adalah grup 17. Okay. Sebab apa pula? Tadi Cik Nas kata kalau elektron terakhir itu tinggal seorang, dia mudah terlepas, sebab tu dia bertindak balas mudah. Okay. Kena ingat, kalau yang grup pertama tadi terlepas, siapa yang nak ambil elektron tu? Siapa yang nak ambil elektron tu? Grup-grup belakang ni lah yang akan ambil elektron tu. Okay. Grup belakang ni, dia punya petala akhir 7. Yang ni lah untuk halogen ni lah, grup 17 ni. Jadi, untuk dia mencapai kestabilan, dia hanya perlu 1 lagi elektron untuk cukup 8. So, kalau kita pairkan dengan grup nombor 1 tadi, cantik sangat lah. Okay? Cantik sangat lah. So, kalau gabung dua-dua ni, dia boleh menjadi satu bahan yang sangat stabil lah. Sebab dia dapat 8 octet number. Okay. Tapi kita kena nilai pula benda ni daripada mana ke mana lah. Dari segi tindak balas dia, dia daripada bawah naik ke atas. Maknanya fluorine ni lebih dia punya tindak balas berbanding astatin ni yang bawah. Kenapa? Okay. Tadi macam saya cakap, ini 1, 2, 3, 4, 5. Astatin grup ke? Astatin grup ke-6. Okay. Contohlah, astatin ni ada 6 petala. Fluorine ni ada? Fluorine ada berapa petala je? 2.
7. 2.7. Okey, 2 petala. 2 petala bermaknanya dia lebih dekat dengan nuklear dia. Proton dengan neutron tu. Okey. Bila dia dekat, maknanya elektron yang datang daripada mana-mana dia datang, dia mudah terima sebab dia lebih dekat. Macam tadilah, anggap balik magnet tadi. Okey, lagi jauh, lagi susah dia nak melekat. Fluorine, dia nak terima pula. Kali ni yang grup belakang ni nak terima. Yang tadi grup 1 dengan grup 2 tu dia nak memberi elektron. Okey. So, nilaian dia, bandingan dia dekat sini. Tadi lagi bawah, lagi jauh daripada neutron dengan proton dia, bermaksud lagi mudah dia, lagi mudah untuk dia bertindak balas sebab dia lagi jauh. Elektron tu mudah terlepas, mudah terbahagi kepada orang lain, ayat bahasa Melayu aku. Okey. So untuk yang menerima ni pula, of course yang dekat, yang pendek, yang kecil tu lebih mudah dia nak terima sebab dia dekat dengan dia punya neutron dan proton. Daya untuk tarikan dia tu lebih kuat. Sebab tu fluorine lebih tinggi reaktiviti dia berbanding astatin. Okay. So dia orang ni hanya perlukan satu lagi elektron untuk sampai kestabilan macam saya cakap sebab dia group 17. So nombor belakang dia adalah 7. Perlukan satu je lagi untuk jadi 8. Density and molecular size increase as you move from top to bottom. So sama saja daripada atas ke bawah. Density dia makin berat. Saiz dia pun samalah, makin berat. Sorry. Okay. Samalah. Sebab apa? Sebab sama je dengan yang depan tadi pun. Sebabnya lagi ke bawah lagi besar bulatan dia. Lagi besar bulatan petala dia, maknanya dia membawa saiz molekul dia yang lebih besar ataupun atom dia yang lebih besar. Okay. Molecular size dia tu lebih besar. Jadi bila kata lebih besar, lebih tumpat lah sebab dia makan volume yang besar. Sama je dengan yang depan ni pun. Okay. Ke bawah ni sama je, makin lama makin besar dia punya ketumpatan dan juga saiz dia. Okay. So soalan dia kalau dia tanya, nyatakan level ataupun kenaikan reaktiviti bagi grup halogen, dia ke atas lah susunan dia. Yang tadi ke bawah, grup 1, grup 2 ke bawah sebab dia memberi elektron. Yang ini menerima elektron. Okay. Okay. Untuk noble gas pula, noble gas ni dia nadir, dia jarang nak bergabung dengan orang lain. Sebab apa? Dia nak gabung pun payah. Elektron dia cukup 8. Okay. Dia ada cukup elektron. Okay. Bila kata cukup elektron, bila seseorang tu emosi dia dah stabil, takkan tiba-tiba dia nak cari pasal nak create satu drama sedih pula. Kan? Okay. Kita lebih suka duduk pada comfort zone kan. So itulah noble gas. Noble gas ni dia dah comfort zone, dia dah selesa, dia dah stabil. Okay. Dan setiap satu ni, okay, kita boleh ganggu dia punya tenaga, energi yang ada. Setiap bahan ni ada energy level. Okay. Cara nak ganggu salah satunya kita bagi satu charge dekat dia, satu charge elektrik contohnya. Sebab tu orang guna lampu neon. Okay. Contoh helium, kalau kita bagi charge elektrik, dia keluar warna yellow. Neon dia keluar warna orange, red orange. Okay. Argon, krypton tak saya hijau. Argon tu tak ingat dah. Adalah warna-warna dia. Saya ada simpan rasanya gambar tapi kat Facebook saya lah. Setiap satu ni warna apa keluar. Okay. So kita boleh excitekan elektron dia untuk mengeluarkan warna. Kita boleh bagi dia tenaga. Ya. Okey.
So untuk keseluruhan periodic table ni, okay, kita pecahkan kepada logam, bukan logam dan juga semi logam. Okay, separuh logam. So logam maknanya dia tu shiny, dia berkilat, boleh lentur kan, malleable ni. Okay, konduktor yang baik maknanya elektrik boleh lalu. Okay. Non metal dia inilah, dia tak bersinar, dia rapuh. Dia bukan konduktor. Maknanya kalau kita nak cari bahan untuk kita pegang, takut kita kena renjatan elektrik, so kita carilah bahan yang non metal. Contoh plastik kan, dibuat daripada non metal lah. Metallite, semi metal, maknanya dia ada dua-dua ciri-ciri metal dengan non metal tu. Sebab tu metallite ni banyak diguna dalam chip handphone, chip komputer. Kita perlukan ciri-ciri tu untuk memastikan komputer ni berfungsi dengan baik. Okay. Dia bersinar tapi dia rapuh. Itu ciri-ciri dia, semiconductor. Okay. Nak tengok slide apa lagi yang ada untuk chapter ni. Part 2 selesai, part 1 dengan part 2. Okay. So untuk pembelajaran tu kita boleh stop kat sini lah. Cuma saya stop dulu recording.